Saya dah start recording. Okay, meaning that apabila kita start with the micro credential, jadi ianya boleh. Satu perkara yang sangat penting adalah yang you all should know that bila kita tengok sekarang ni, mula-mula sekarang ni kita ada micro credential, kita juga ada blended learning yang baru diluluskan, dan semua pensyarah akan jadi macam ni, alamak, blended learning, micro credential, MOOC lagi and so on. Tapi sebenarnya semuanya itu boleh dijadikan satu. Bahan untuk MOOC ke, untuk micro credential ke, untuk blended learning boleh digunakan as 3-in-1 lah. Jadi kalau you all buat untuk micro credential, bahan dia boleh digunakan untuk MOOC as well as ianya boleh digunakan untuk kalau kelas, for example September nanti baru siap half of the micro credential, then it should be okay and it can be used lah. Jadi tak adalah masalahnya kalau nak kena siapkan 100% for the program in micro credential, tak, at least 50% dah siap pada September, should be okay lah. Anyway, we aim for 100% supaya tak adalah susah nanti dah start nak kena create the content and so on. Alright, so hari ni apa yang kita akan buat adalah, alright, sekejap saya share content set. Saya akan share screen. Okay, so saya tak ada slide banyak pun. Ada 3 je. Jadi apa yang kita akan buat hari ni? Alright. So apa yang kita akan buat hari ni adalah kita akan map your course lah, okay, into micro level. Okay, so sebab kita sekarang ada dalam BPK kita adalah dalam bentuk makro, which is untuk academic program, memang kita kena look at the BPK. Itu syarat yang MQA dalam micro credential MQA ya, kita memang kena ikut the real academic program, BPK, SLT dan sebagainya. Dan saya rasa ianya akan jadi masalah pada pensyarah lah nak bagi, nak map daripada the normal punya BPK kepada micro level. Okay. Dr. Azidah, nak tanya sikit. Ya. Sekarang adakah BPK yang teruskan secara konvensional punya teaching ni perlu kita BPK itu untuk cater for micro credential ataupun tak perlu dulu. Tak perlu dulu. Meaning that kita akan use the existing BPK. Alright, kita akan buat course mapping dulu, ya, based on that. Alright. Okay. Kemudian satu perkara yang perlu di-highlight sekarang sebab kita belum full swing of MC. Jadi kita hanya menggunakan dia sebagai BL saja, blended learning terlebih dahulu. Okay, jadi bila kita buat blended learning, kalau kita ikut, that's why tadi saya share the blended learning gantian punya panduan, sebab bila kita guna blended learning kita tak perlu lagi nak orang kata masuk BPK kita yang baru and all that, sebab ada syarat kat situ bahawasanya kita still ada face to face, so tak ada masalah tentang perkara tersebut lah. Okay, so and then kita akan try to count the student learning time. Saya rasa untuk engineering tak banyak masalah tentang SLT, tapi di kampus induk tadi baru check satu course mapping yang mereka buat, masih lagi masalah sebab MQA saya rasa pendedahan orang kata OBE dekat kampus induk ni tak berapa mantap lagi, jadi masih lagi salah CLO, tapi saya rasa untuk engineering should be no problem lah. Okay, dan kita juga akan bincangkan activities and assessment, apa aktiviti yang bersesuai yang untuk satu modul, okay, dan assessment yang boleh dilakukan. Alright, so and then okay, dan ini adalah apa yang Prof Karim dah bagi. Okay, Prof Karim saya rasa dia dah tunjukkan perkara ni, the whole course bagi LO1, LO2, LO3 dan bagi pada topik 1, topik 2 and so on. Alright, so ini adalah cadangan kami lah, pihak CDAE macam mana you all nak buat, tetapi sebenarnya ianya bukan fix. It depends on you as lecturers, as course developer juga, sebab it is your course, you are the expert, macam mana you nak bahagi itu terpulang. Dia tak ada syarat, tak ada kaedah tertentu as long as these CLOs dapat dicapai. Okay, macam mana you all nak bagi pada topik, macam mana you all nak bagi pada modul pun, it is up to you sebab you are the expert. Tak boleh cakap okay, you tak boleh buat macam ni and so on. Jadi you kena visualize and fikirkan, okay, macam mana
LO, setiap LO, CLO ini boleh dicapai oleh these particular micro modules. Yang tu yang kita akan buat hari ni lah. Okay, you all kena visualize your own course sebab saya pun tak faham apa course you all, tetapi you all akan lihat the course learning outcome dan bagaimana nak jadikan dia topik ke ataupun from this one you nak terus jadi pada modul. Okay, so this. Okay, Prof. Azira nak tanya sikit. Yes, boleh. Okay. Kalau saya tengok daripada chart ni, dia punya flow ni, adakah maksud dia, okay, topik 1, 2, 3 ni adalah topik konvensional kan? Yes, betul. Okay. Kita berpandu-padukan kepada konvensional, yes. Okay, kemudian kita pecahkan kepada untuk topik sebagai contoh, dia pecahkan kepada 3 modul. Adakah bermaksud ini modul 1 ini is 100% of topik 1? Ataupun dia tak semestinya 100% of topik 1? Okay. Kalau tengok 1, 2, 3 ni ianya adalah 100% daripada topik 1 lah. Okay. Contohnya di sini kita ada CLO1. CLO1 adalah contohnya at the end of the course student will be able to do what? Okay, LO1. So topik ini, topik 1 dan 2 adalah berpandukan LO1. Okay, dan modul 1, 2, 3 ini akan berpandukan kepada topik 1 kita pecahkan. So this 1, 2, 3 will be the 100% of topic 1. Okay, and then 4, 5 ini akan berpandukan kepada topik itu. Sekejap lagi saya akan cover dalam contoh yang saya akan tunjuklah dalam saya punya course mapping supaya lebih jelas lah. Walau bagaimanapun, yang inilah you all kena visualize, nanti kena fikirkan adakah topik 1 ni macam mana nak cover topik 1 melalui these particular modules, macam tu. So kita akan gunakan the conventional punya, and katalah dalam you all punya conventional course BPK, dalam BPK you all course itu ada certain part yang mana kena perlu melakukan praktikal. Dan mungkin ianya tidak boleh dilaksanakan dalam MC lah. So the MC only cover yang mana you all buat yang boleh dilakukan secara online. Okay, yang itu boleh, contohnya sebab you all fire safety kan, contohnya lah perlu ada satu praktikal tentang sesuatu, tentang satu topik, dan yang itu mungkin tidak boleh dijalankan secara MC dan ianya perlu dijalankan secara praktikal, then it shouldn't be. Jadi modul yang the whole course ini mungkin ada satu LO3 for example, you akan letakkan dalam you punya course mapping tu dilaksanakan secara konvensional. Okay, jadi sebab kami pasti banyak ada beberapa kursus engineering yang mungkin tidak boleh dilaksanakan secara online. Dan mengikut kata VC memang apa yang penting dalam MC adalah dia nak part atau bahagian yang boleh dilaksanakan secara online, dilakukan secara online. Yang mana praktikal yang tak boleh dilaksanakan secara online, dilaksanakan secara biasalah, kaedah konvensional. Yang itu sebenarnya apa yang kita nak lihat dalam micro credential USM ni. Sebab kita tidak naklah dia, kita bukan paksa, okey yang praktikal tu you kena fikir juga macam mana nak buat secara online. Mungkin ianya tak boleh terjadilah kan, contohnya yang HUSM for example, yang clinical semua memang tak mungkin terjadilah kalau nak buat online. So yang itu maksudnya you all sebagai pakar, expert in the course, so you should be able to, kalau contohnya LO1, LO2 sahaja yang boleh dilaksanakan secara micro credential, then you buat yang ni, dan bila sampai LO3 yang perlukan praktikal, dan dalam you punya course mapping nanti you akan cakapkan dilaksanakan secara konvensional. So easier macam tu. Jadi that particular course mapping yang kita akan buat pada hari ini akan menjelaskan lagi lah sebenarnya MC kalau ianya boleh dilakukan 100% then you buat the whole course lah. Tapi kalau ianya tak boleh dilakukan 100% then you akan buat yang mana yang akan dilaksanakan secara micro credential. Saya rasa itu jelas ya, sebab ada yang kata Allah kelas saya praktikal tak boleh. Then it's okay. Ada masalah sebab okey, Prof. Azira, satu lagi nak tanya ya. Saya rasa yang chart yang ni okey lah kot, tapi untuk engineering dia punya LO1 ni dia not necessarily dia kan topik 1, dia can be like topik 1, semua topik ni ada LO1 ataupun dia tak ada masalah lah kalau
Ya, Tak ada saya masalah faham. kan? Ya, tak ada Ya. masalah. Index As sebab long as kita cover semua yes, LO ni tak apa kan? tak ada masalah, tak ada masalah. Okey. Yang ini contoh sajalah. Okey. Jadi ya untuk semua kalau nak interrupt saya waktu saya tengah bercakap ni sila ya. Sebab this is a perbincangan and so on. Jadi mungkin ni. Jadi tak ada masalah ya doktor. Maksudnya kalau LO1 ni akan cover, dia akan cover semua. Kadang-kadang kan sebab kadang-kadang LO1 ni adalah untuk exam kognitif. Jadi kita akan cover all the untuk semua topik dan it's okay. Jadi you are the expert dan you all boleh buatlah macam mana you all nak buat. As long as the CLO is covered. Okay. Alright. So okay, saya endkan the PowerPoint sebab saya nak terus kepada so this is punya cost mapping lah yang digunakan untuk membantu pensyarah-pensyarah dalam buat micro credential punya cost mapping. Tetapi saya nak buka dulu mana dia? Okey. Yang ini yang saya share tadi dalam WhatsApp iaitu pelaksanaan pembelajaran teradun gantian. Alright. Jadi sebab dalam PTS ni blended learning lah kan? Blended learning. Blended learning support. PTS. Kita ada PTS dan kita ada PTG. Okay, yang sebelum ini yang kalau you all ingat dalam yang kami guna 1732 dalam e-learn tu kan, bila you all capai satu informasi tujuh tu semua tu kita namakan sokongan. Tetapi yang kita dapat kelulusan senat ini adalah pembelajaran teradun gantian. Saya ceritakan sikit supaya you all tak confused. Okay, bila kita ganti ini maksudnya apabila dalam kelas kita ada 10 minggu lah for example yang kita buat kelas. Jadi sekarang ini telah dibenarkan kepada para pensyarah 30% to 60% of the whole semester dijalankan secara dalam talian. Maksudnya katalah kita ada 10 minggu dan 30% of that mungkin 3 minggu boleh dijalankan secara dalam talian. Dan maksudnya tak perlulah pergi ke kelas macam kita buat sekarang waktu COVID ni, buat kelas online dan sebagainya, ianya dibenarkan. Jadi maksudnya tak adalah kita kena pergi kelas the whole 10 weeks. Jadi itu adalah the purpose of this particular PTG. Jadi sebenarnya kenapa ianya sebenarnya nak membantu pensyarah. For example macam saya kalau bukan COVID ni memang jarang ada di USM. Sejak ke sana kejap ke sini dan sebagainya. Jadi selalunya apa yang saya buat juga PTG. Saya memang dah start ni tapi sebab tak ada kelulusan rasmi, jadi saya terpaksa buat less than 30%. Maksudnya kalau saya di airport, saya tengah tunggu flight, saya boleh buat saya punya kelas dari airport menggunakan Webex. Okay, dan ianya still diconsider sebagai kelas rasmi. Yang tu yang sebenarnya that's why kita minta kelulusan supaya untuk membantu pensyarah lah untuk menjalankan kelas more than 30% secara dalam talian. Okay, jadi itu fungsinya lah. Dan ia juga sebab ini juga boleh digunakan sebagai panduan kepada kita semualah untuk melaksanakan PTG. Sekarang ni kita tidak lagi dah menggunakan PTS yang 1732 tu, tapi kita menggunakan PTG. Yang ini nanti saya akan buat roadshow jugalah. Kita akan buat daripada satu PTG ke satu PTJ untuk menerangkan dengan lebih jelas apa itu PTG ini. Tapi hari ini saya just tunjukkan untuk membantu dalam micro credential lah sebab ianya boleh digunakan untuk penyediaan bahan untuk micro credential. Okey, jadi yang atas ni you all baca nanti. Okey, sebab walaupun saya just nak beritahu kat sini, walaupun kementerian bagi kita buat sampai antara 30% to 79%, tetapi di USM kami cadangkan hanya 30% to 60% sahaja. Okey, tidak sampailah 79% ni. Kalau lebih daripada 60% kita anggap ianya PJJ ya, ODL, Open Distance Learning. Alright. Okey. So yang ni you all boleh baca. So ini adalah dia punya takrifan lah. Saya nak terus pergi ke
muka surat 9. Saya baru perasan tak ada ni. Tak ada muka surat. Ya. Muka surat. Saya tengok telah cakap. Agak-agak boleh kira. Agak-agak lah sebab dia PDF lagi pun tak banyak ya. Ya. Alright. Okay, so saya pergi ke jadual 4 ni dulu. Okay, jadi saya rasa semenjak COVID ni semua orang dah well versed tentang synchronous dan asynchronous ni. Okay, jadi yang ini synchronous ini kita buat kelas ikut jadual biasa. Asynchronous kita sediakan video untuk video ataupun whatever activity yang akan student lalui lah untuk PMP. Okay, jadi untuk micro credential menggunakan asynchronous, fully asynchronous. Okay, kita tak adalah synchronous. So maksudnya that's why kita kena sediakan bahan, kita kena buat course mapping dari awal sekarang supaya ianya tersedia untuk digunakan pada bulan September atau Oktober nantilah. Alright, jadi dia punya ni adalah rakaman video biasanya. Okay, aktiviti secara dalam talian untuk 1 minggu. Jadi maksudnya kita perlu ada penggunaan alatan web 2.0. Kena ada forum, ada perbincangan, ada maklum balas dan aktiviti yang boleh dilakukan oleh pelajar. Jadi tak semestinya pensyarah kena sediakan bahan. Okay, bahan for like very extensive bahan, tetapi boleh juga pelajar yang menyediakan bahan untuk aktiviti sebagai aktiviti asynchronous untuk micro credential. Alright, dan kita juga perlu ada formative evaluation, assessment, okay, formative. Jadi maksudnya untuk 1 minggu. Alright, jadi kita ada quiz ke, kita bagi tugasan ke, kita bagi whatever, dan juga aktiviti boleh juga dianggap sebagai satu attendance as well as penilaian. Alright, maksudnya kalau kita guna micro credential ni, kita tak adalah perlu dah ambil kedatangan pelajar. Ialah masuk kelas macam synchronous ni, okay, kalau sekarang ni diperkenalkan guna QR code dalam e-learn. Jadi kita tak perlulah, kita just tengok participation pelajar dan kita boleh anggap ia sebagai kehadiran. Okay, jadi okay, yang ini anda boleh tengok footnote juga ya. Sekurang-kurangnya 2 jam dalam talian adalah bersamaan 1 jam bersemuka. Yang ini ada dalam panduan. That's why di awal dokumen ni tadi ianya perlu dibaca bersama dengan dasar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Okay, yang ini kami dah email, tapi kalau perlukan nanti saya boleh forward yang KPT punya. Alright, okay, so ini bukan. Sebab yang ni PTG semua, saya nak pergi terus kepada simulasi ini. Okey, simulasi ini. Sebab yang ini sebenarnya berasal daripada KPT jugalah. Okey, jadi sekiranya kursus anda khusus 3 jam kredit. Okey, jadi jumlah jam pembelajaran berpandu 42 jam, 42 jam, bersemuka 30 jam. Yang ini PTG ya, PTG. Tetapi kita ada simulasi kat sini. Jadi kalau pembelajaran atas talian 12 jam, 4 minggu sama dengan 30% lah. Ini pengiraannya. Right, saya just nak go to my micro credential. Okay, jadi elemen bahan pembelajaran. Okay, jadi kat sini kalau synchronous maksudnya kalau sekarang ni ianya adalah konvensional lah. Okay, kita jangan tengok sebagai PTG lah. Alright. Jadi kalau untuk 4 minggu pembelajaran, jadi cadangannya ini simulasi saja. Simulasi saja, bukan kena ikut tetapi lebih kurang macam ni lah. Okay. Kita kena ada bahan pengajaran untuk 4 modul. Kiranya 4 modul untuk 4 minggu. Sekurang-kurangnya 3 video bagi setiap modul. Okay. Jadi maksudnya kalau ada 4 modul pengajaran, 1 modul mesti ada sekurang-kurangnya 3 video. Okay. Dan setiap video mestilah berdurasi 10 hingga 15 minit. Okay. Ini cadangan. Okay, cadangan. Walau bagaimanapun sekiranya modul anda lebih, ianya sebenarnya bergantung pada kita punya CLO tadilah. Okay. Kalau CLO itu bukan terlalu, apa orang kata,
tidak memerlukannya sampai 4 modul, itu adalah berdasarkan anda sebagai penyelaras khusus untuk fikirkan. Okey, yang ini hanya simulasi. Jadi tapi syarat dia setiap video mestilah berdurasi 10 hingga 15 minit. Okey, itu cadangan disebabkan oleh pelajar dia tak boleh nak concentrate kalau video tersebut lebih daripada 15 minit. Jadi jadikan anda punya video small micro video. Okey. Jadi setiap video mestilah 10 hingga 15 minit. Satu lagi saya tunjuk dalam saya punya course mapping itu. Right, aktiviti 4 minggu aktiviti dalam talian. Yang ni yang tadi ya untuk 4 minggu pembelajaran. Okey. Jadi contohnya mungkin ada 4 minggu aktiviti secara dalam talian, ada refleksi, ada forum, perbincangan dan sebagainya. Ada Heutagogy. Heutagogy adalah self-directed learning. Okay, pedagogy ni pembelajaran secara peer. Okay, maksudnya perbincangan ke whatever lah. Alright. Dan assessment kita ada Macam dia. Ya, dia punya terms dia lah, tapi Heutagogy self-directed. Okay, maksudnya kita minta pelajar buat something lah, self-directed. Alright. And then pedagogy adalah you bagi dia perbincangan secara peer, kumpulan dan sebagainya lah. Itu pedagogy. Alright. Okay, kita ada cybergogy, ada augmented reality dan sebagainya lah. Cybergogy pun lebih kurang sama lah sebagai goji-goji ni lah. Tetapi semuanya berasaskan semua ni adalah student centered. Maksudnya tidak semestinya kita sebagai pensyarah menyediakan konten kepada pelajar. Kita juga boleh minta pelajar sediakan konten untuk kita. Alright. And 10 pentaksiran. Jadi penilaian berterusan secara dalam talian berdasarkan pentaksiran dalam BPK. Maksudnya kalau dalam BPK anda 32 contohnya kan, kita ada 30 contohnya quiz lah. So kita ikan ikut penilaian berdasarkan BPK. Sekejap, mana saya punya BPK? Okay, contoh BPK saya ada kaedah 36, 32 dan sebagainya lah kan. Sebab yang ni macam contoh yang tadi doktor tanya tentang kalau LO1 ada meliputi semuanya, si LO1 meliputi semuanya, then bolehlah letak semuanya lah. Okay. Jadi dia punya assessment need to ikut dalam BPK yang ni. Okay. Kalau ini yang kita nyatakan, inilah yang, bukan yang ni, yang ni, okay. So yang ni, kena ikut yang ni, 32 dan sebagainya lah. Alright. So, kita ikut BPK. Sebab apa? Sebab kita juga perlu melalui MQA lah. MQA. Kita kena ikutlah apa yang disyaratkan oleh MQA. Alright. Jadi, modul pengajaran disediakan dalam talian. Okay, kalau yang ini semua tak berkaitan lah, Synchronous dan PTG ni, tapi untuk micro credential, modul pengajaran perlu disediakan dalam talian. Okay, di learningforlife.usm.my. Saya rasa Prof Karim dah tunjuk lah ni. So kita juga ada simulasi untuk 50%, tapi sebenarnya yang saya nak tunjuk adalah ni je lah, yang untuk micro credential semuanya dalam PTG ini. Jadi anda boleh rujuk kalau tak sure sama ada boleh ke tidak buat. Selalunya yang saya dapat adalah ni lah soalan tentang 10 hingga 15 minit ini. Okay, so dalam MQA untuk micro credential 10 minit, okay, 10 minit video adalah bersamaan dengan 1 jam SLT. Okay, 10 minit 1 jam SLT, 15 minit 1.5 lah. Okay, kalau 20 minit akan jadi 2 jam. Itu akan membantu kita punya pengiraan SLT. Okay, dan contohnya aktiviti-aktiviti macam ni, penyelaras khusus yang akan fikirkan. Okay, contohnya anda minta pelajar anda buat forum. Okay, dan anda fikirkan, okay, forum ini tajuk dia berat atau tidak?
Okay, dia kena fikir banyak ke ataupun dia it is just a simple forum and so on. Jadi dia punya SLT akan lebih mudah lah, akan lebih kurang lah berbanding kalau forum itu bincangkan satu perkara yang sangat sukar dan sebagainya, dan ianya akan menjadikan SLT itu lebih lama. Contohnya satu forum jadi 2 jam SLT. So anda sebagai kos penyelaras khusus yang tahulah the pemberatan of that particular forum. Jadi saya tak boleh cakap kat sini, oh forum bersamaan dengan 1 jam SLT. Okay, sebab saya tak tahu apa konten yang dibincangkan dalam that particular forum. Jadi semuanya ini bergantung kepada you all as penyelaras khusus. Okay, jadi ianya sangat fleksibel sebenarnya, bergantung pada soalan yang you all berikan ataupun aktiviti yang you all berikan kepada pelajar. Dr. Zira nak tanya sikit lagi. Ya, boleh, sila. Okay, ya ini saya keliru jugalah pasal yang video tu. Okay. Katakanlah dia punya credit hours adalah 4. So maknanya dia adalah 4 jam seminggu. Normally dia akan pecah 2 jam, 2 jam. Betul. Okay. So sekarang ni satu topik mungkin akan ambil 2 minggu. Betul. Okay. Katakanlah kita ambil satu slot yang 2 jam tu, kita tayang video for 15 minutes. And then the rest tu apa jadi? Maksud dia adakah terusan, katalah kita ada 3 video, kita crampkan dalam 3 video pun mungkin baru 10, 15 mungkin 40 minutes ke, tapi kita ada 2 jam slot. So apa jadi sebenarnya? Ya, okey. Yang ni yang saya nak cerita ni. Doktor, kita akan ceritakan kat sini supaya ianya lebih jelas. Okey, nanti saya kalau saya ceritakan dalam course mapping ini, kalau doktor tak jelas nanti bagi tahu saya. Alright. So sebenarnya macam itulah, kita akan berasas kita punya jam kredit. Kalau biasanya 4 jam seminggu, dan ianya akan jadi sama ada you all nak buat jadi 4 modul ke, 1 jam 1 modul, itu terpulang pada kos penyelaras khusus lah, kos coordinator. Alright, so ini adalah contoh yang saya dah buat untuk khusus saya. Kos saya unit ada 3 unit, so 120 hours of SLT. Okay, jadi this is the course learning outcome yang ada dekat dalam BPK lah. So saya just copy and paste terus dalam ni. Ada 4 CLO kat sini. Okay, jadi untuk micro credential, yang ini yang saya nak highlightkan adalah this one. Okay, sekejap saya merahkan. Okay, jadi course mapping ia mula-mula kita ada CLO yang asal daripada BPK, kemudian kita bahagi pada topik macam yang Prof Karim buat dalam rajah tadi, kemudian kita bagi pada modul. Tetapi apa yang Prof Karim tunjuk tu hanya sampai dekat sini saja, kan, yang PowerPoint tadi tu. Saja. Alright, tapi dalam course mapping kita perlu sebenarnya ianya untuk membantu syarah jugalah. Tadi sampai sini saja. Sekarang ini kita buat adalah nak design this MLO, activities and assessment. Jadi supaya kita sendiri lebih jelas. This is for us. This is not for orang lain lah, supaya kita dapat tahu apa yang kita nak buat, what kind of video yang kita nak letak kat situ, apa tajuk dia, dan apa aktiviti yang kita akan buat berdasarkan this particular tajuk. Alright, so jadi contoh je. Alright, dalam CLO 1 saya, saya ada CLO 1 kat sini, iaitu demonstrate the use of ICT tools in teaching and learning. Alright, dalam CLO 1 saya bahagikan kepada satu saja, satu modul saja kat sini. Alright, sebab dia sangat mudah. Alright, so satu. Jadi tajuk dia adalah chapter or topics, Introduction to ICT in Education. Alright, jadi saya bahagikan kepada this is the CLO, dan kemudian saya bagikan pada topics. Alright, ni CLO, topics dan modul. Jadi dalam CLO 1 ni saya just buat satu modul saja. Alright, satu modul, tajuk dia adalah Concept of ICT in Education. Alright, kita sampai kat sini, dan under this particular module kita akan buat micro learning outcomes. Okay, yang ini untuk membantu kita jugalah. Jadi
MLO, Micro Learning Outcomes ni, tadi kita ada CLO, course kan, sekarang ni jadi satu, to explain what is ICT in education. Jadi micro learning outcomes ini adalah learning outcomes student will be able to explain what is ICT in education, and then student will be able to discuss teacher's role as instructional designer. So this is the MLO for this particular module. Alright, jadi untuk capai this particular MLO, jadi saya sediakan, yang ini adalah plan. Saya cadangkan yang nombor 1 MLO ini boleh dikata dengan satu video 10 minit bertajuk ICT in Education. Alright, jadi 10 minit video ini, satu video ini bersamaan dengan 1 hour of SLT. Okay, dan saya ada lagi satu video 10 minutes applying ID in designing your lesson. Maksudnya video 1 untuk kata MLO 1, video 2 untuk kata MLO 2. So I ada satu video 10 minutes applying ID in designing your lesson. Alright, jadi saya kata these 2 MLOs, jadi SLT saya 2 hours. 2 hours ini adalah sejam dekat sini, sejam dekat sini. So it becomes 2 hours. Alright, so then saya ada di sini SCL, Student Centered Activities or Assessment. Jadi yang untuk yang ini saya just buat forum saja. Activity dia activities or assessment. Tidak semestinya setiap modul tu you kena ada assessment, tetapi you might have only student centered activities sahaja. Alright, so forum, what do you do before you go into a classroom? Okay, contohnya tajuk dia adalah ni. So simple saja. Alright, so saya anggarkan bahawa student boleh prepare untuk dia baca kan, dia masuk dalam forum ini dan dia tengok okay tajuk dia adalah what do you do, so dia kena fikir dulu and so on, and then dia jawab. So time dia untuk prepare plus time dia untuk jawab SLT 1 hour, sebab ini adalah soalan yang mudah sebab dia are going to be teachers, so dia kena fikirlah sebelum kelas, cikgu sebelum masuk kelas apa yang dia prepare. So saya anggarkan SLT hanya 1 hour, so the total is 3 SLT. Okay, kat sini untuk modul 1. Alright, so this is simulasi yang pertama untuk CLO 1 and modul 1. Alright, so di sini ada 3 SLT. That's why saya merahkan supaya jelas antara dia punya SLT kat sini lah. Alright, so untuk CLO 2, di CLO 2 tajuk dia adalah 21st Century Education Model. Okay, dalam CLO 2 saya cadangkan ada. Okay, anda tengok ya. This one is CLO 2. This one is also CLO 2. Okay, yang ini saya blur kan. Maksudnya dalam CLO 2 tadi yang di atas ni, CLO 2 ni, Application of ICT Based Teaching Strategies. Okay, saya akan ada modul 2, modul 3. Di bawah topik yang berlainan, modul 4 dan modul 5. Alright, jadi CLO 2 akan dapat 4 modul. Alright. Jadi contoh dia untuk modul 2 dia punya MLO, this one is MLO, to discuss 21st century skills in teaching and learning. Okay, kemudian to differentiate digital natives and digital immigrants. Okay, so yang ini tengok ya, saya buat 1, 2, tetapi kat sini untuk cover this particular 2 MLO saya terpaksa buat 3 video. Okay, 3 video sebab mungkin kalau 2 mungkin tak cukup untuk cover this particular MLOs. Jadi saya ada first video 10 minit. Okay, kemudian saya ada satu 21st century model, saya saja buat A sebab saya ada satu lagi the same title tapi B. Okay, jadi yang ini 10 minit equal to 1 hour of SLT. Kemudian saya ada satu video 5 minit digital native versus digital immigrants. Jadi 5 minit equal to 30 minutes SLT.
Dan saya ada satu lagi video 15 minit, 1.5 hours of SLT. Okay, jadi total SLT dekat sini jadi 3 jam. Alright. Kemudian saya ada yang ni student centered activity. Masih lagi tak ada assessment tetapi saya just buat activity, mind mapping activities. Jadi from whatever topic yang saya bagi mungkin saya bagi diorang bahan bacaan sehelai satu muka bahan bacaan dan saya minta daripada apa yang dia baca dijadikan ianya mind maps, brainstorm mind maps. Alright, dan tajuk dia adalah applying 21st century model to different subjects. Okay, maksudnya kalau dia mengajar matematik, dia masukkan model tu dan dia mind maps kan. Jadi saya rasa ianya mudah dan SLT preparation penyediaan semua 1 hour only. Okay, so this is how dari CLO, okay, CLO jadi topics, okay, jadi modules, alright, dan jadi micro learning outcomes, okay, jadi content, this is the content, then this is the student activities, okay. Jadi kalau masih belum perlu ada assessment di awal, then tak perlu ada assessment tetapi should have activities for student untuk kira dia punya SLT dan juga supaya the micro credential module tu bukan hanya kita bagi content saja tetapi student boleh buat sesuatu untuk capai the learning outcomes, the micro learning outcomes. Okay, mungkin juga sekarang ni bila saya cakap macam ni baru saya fikir macam tak cukup je ni sebab mungkin mereka boleh buat something else di sini. Mungkin SLT boleh ditinggikan kepada 2 hours sebab saya ada differentiate, saya ada discuss. Okay, so mungkin saya boleh, kalau saya add another activity, contohnya quiz, simple quiz kat sini. So quiz, 10 minutes quiz, 10 minutes quiz, okay. Jadi dia punya prepare untuk quiz, contohnya dia kena baca sikit dan okay. So mungkin 10 minit, so preparation maybe 50 minutes, so it can be 2 hours punya SLT. Macam tu. So sebenarnya ianya ni discourse mapping adalah tujuannya untuk membantu kita untuk visualize the content as well as the activity yang student akan lalui semasa buat kita punya micro credential module. Kita kena ingat bahawasanya bila mereka melalui this particular micro credential, kita mungkin tidak ada bersama mereka. Maksudnya kita letak ni dalam kita punya website, okay, dalam e-learn, dalam Learning for Life, kita letak kat situ student will be able to masuk, buat dan settle. Dan itu yang sebenarnya VC nak, dia kata, kalau saya masih ingat lagi apa yang dikata, sebenarnya kita nak jadikan kursus-kursus kita micro credential supaya pensyarah tidak lagi perlu masuk kelas setiap masa, untuk terutamanya untuk kursus-kursus yang mudah, konten-konten yang boleh diajar macam ni lah melalui video dan sebagainya supaya pensyarah ada lebih banyak masa untuk buat research as well as publish. Jadi maksudnya kita tak ada lagi dah okey pukul 9 kita kena masuk kelas, kita kena buat kelas and so on sebab video-video ini telah tersedia dan aktiviti untuk pelajar juga telah tersedia untuk dilakukan tanpa bantuan pensyarah. That's why kita kena visualize the activity, content dan sebagainya dalam this particular micro credential. Okay, jadi saya ingin juga highlightkan bahawasanya bila kita dah buat ini dalam micro credential, ia juga boleh membantu untuk kita punya PTG. Okay, yang ni belum start. Tapi kalau katalah kita nak guna sebagai pembelajaran terada gantian, for example, konten-konten ini juga boleh digunakan untuk menggantikan minggu-minggu kita dalam kelas lah. Contohnya kalau you mengajar di MSc, you ajar untuk that particular course yang akan dibuka pada September, tetapi ada juga lebih kuranglah sama subjek-subjek yang sama yang diambil oleh kursus lain, program lain yang telah sedia ada, then you can boleh ambil je bahan-bahan ini dan you masukkan dalam that particular program dan digunakan sebagai PTG untuk that particular program. Jadi maksudnya sebab bahan-bahan yang you dah sediakan ini adalah berdasarkan
video 10 minit ini memang berdasarkan SLT dalam BPK that particular course. Jadi tak jadi masalah dah kalau you nak ganti terus for example this one is for 1 week. So sebab dia dah 5 hours kan, so dah lebih pun. Jadi ini boleh digantikan terus dalam program lain atau kursus lain yang lebih kurang sama, mungkin tajuk dia sama dan so onnya, untuk PTG. Jadi tak perlu buat 2 PTG lain, micro credential lain, boleh digunakan lah sebab kita dah kira. Okay. Alright, sama jugalah dengan modul 3 ini. Jadi dia berasaskan CLO 2, kemudian ada modul 3 Designing 21st Century Classroom. Kemudian kita bagikan dia MLO. Yang ni banyak sikit dia punya ni sebab dia tajuk dia design. Jadi dia ada banyak dan to apply. For example, jadi ada video, 4 video di sini dan SLT dia 4.5 hours and then saya ada forum and then forum itu ada 2 forum dan sebagainya lah. Okay, jadi ini adalah pengiraan SLT dia. So yang bawah-bawah ni pun sama. Okay, dan kat sini baru saya ada online quiz. Saya nyatakan ianya 10 soalan yang ni untuk modul 4. Okay, dan 10 soalan. SLT 1 hour, okay. Lepas tu, dan yang ini saya tulis ya, yang ini 10 question multiple choice. Jadi SLT 1 hour, tetapi yang ini online quiz 5 questions open ended essay lah lebih kurang, and then ada juga forum. So SLT dia 2 hours. So you as the course developer, course coordinator, you kena tengoklah the tajuk, the assessment as well as the content untuk cover this particular MLO. Sekarang ni kita tak boleh tengok CLO dah sebab kalau kita tengok CLO nanti tak cukup. Jadi kita kena tengok MLO. MLO ini, aktiviti ini semua akan cover this MLO and then this particular student centered activity as well as pentaksiran assessment juga akan cover this particular MLOs. Okay, jadi kat sini memang saya saja je dah buat macam ni supaya tadi CLO 2, kemudian saya just tak masukkan CLO 3, saya terus je buat CLO 4 kat sini supaya jadi dekat sini yang saya buat grey ini adalah semua topik yang ada dalam BPK perlu dimasukkan dekat tempat grey inilah. Kemudian you kena fikirkan berapa modul yang akan cover this particular topics and CLO. Alright, CLO yang the rest of CLO yang saya tak tulis tadi lah. And then kena buat MLO, kena buat activities dan kena ada assessment. Okay, letak kat sini yang the grey one. And then ianya bersamaan dengan X SLT. Maksudnya tak tahulah berapa hours kan. Yang ni you all kena figure out lah. Okay, berapa X SLT ni. Alright. Kemudian yang ni saya saja buat CLO 4 adalah conclusion. Kemudian contohnya ya, saya just letak contoh modul 10, okay, IoT in education, ada video 15 minit and so on. Okay, yang ini saya tulis based on content lah. Okay, and then activity pun based on content juga. Alright, so ini based on assessment or SCL activities. Okay, jadi kat sinilah pengiraan dia. Jadi total of SLT untuk this particular course adalah 120 hours. Okay, 3 kredit. Alright, contoh saja ya, 10 number of modules sama dengan 120 hours SLT kat sini. Okay, jadi example modul 1 hingga 5 yang saya tunjuk tadi, 25 hours of SLT. Kemudian yang modul X ini, X yang ni lah yang grey ni, sama dengan tak tahu berapa hours of SLT. Modul 10 yang ini dia punya ni adalah 3.5 hours SLT. Okay, jadi 10 modul sama dengan 25 campur XXX X hours campur dengan 3.5 sama dengan 120 hours of SLT. So this one is the total SLT lah sebab kita nak menjamin bahawa kita capai the SLT. Jadi saya ingin tekankan sekali lagi, SLT ini anda yang kira lah. Okay, based on the activity that you provide to your student. Okay, iaitu yang ini, student centered activities
Okay, forum ke, reflection ke, even you ask them to, for example, you bagi satu video 15 minit. Then the activity will be, okay, from the video, please, you need to, you bagi arahan pada pelajar to produce another video based on the question that ni. So student akan hasilkan video pula. Okay, so that is what we call student-centered activities. Meaning that dia balik, based on the topic that you give, dia akan produce another video. Video ke, dia buat whatever lah, interactive activities for example, ataupun dia memang kena keluar dan pergi ambil, contohnya buat ambil gambar ataupun buat video tentang tangga keselamatan di bangunan ke apa, okay? Dan dia hantar balik ke situ. So mungkin aktiviti itu, contoh ya, dia pergi kat satu bangunan, dia ambil whatever, dia buat analisis tentang safety punya tangga dekat satu bangunan. Okay, it takes quite a long time for that. Okay, dia kena pergi, lepas tu dia ambil video dan dia kena ceritakan tentang gambar fire tangga keselamatan tersebut, and then dia cerita dan so on. So itu mungkin akan mencapai 3 hours of SLT. Jadi anda sebagai expert, anda tahulah kan berapa lama dia kena ambil gambar, dia kena ceritakan, dia kena analyse that tangga and so on. Dan mungkin SLT di sini lebih tinggi daripada SLT content yang you all provide. Okay, boleh ya? Tidak semestinya yang ini kena tinggi daripada yang ini. Yang ini boleh jadi 5 hours kot kalau dia dah buat analysis and so on. Yang ni pun student masters kan. So mungkin aktiviti mereka lebih mendalam lagi. So it can be 5 hours ke, dan ia boleh jadi total for 120. So tidak semestinya content you all lebih banyak SLT dia berbanding dengan student activities. Okay. Jadi saya ada notes kat sini. Alright, number of modules vary from one course to another. Jadi tak semestinya kalau saya bagi contoh kat sini 10 modul untuk cater my 4 course learning outcomes, tidak semestinya you all pun kena ada 10 lah. Kalau memang you ada satu portion of your CLO adalah practical, then mungkin modul you lebih sikit. Ataupun mungkin you ada something yang perlu differentiate between the course learning outcome and so on. Mungkin you punya modul akan jadi lebih banyak. Okay, jadi and activity 10 minute videos equal to 1 hour of SLT, and activity and assessment may vary for each module. Jadi tak semestinya you all buat aktiviti yang sama lah, macam saya cakap tadi lah. Aktiviti untuk pelajar ni kena kreatif sikit in terms of, you know, jadi tak semestinya you all buat aktiviti forum and so on. Student boleh keluar buat sesuatu, dia pergi buat case study. Okay, contohnya your punya conclusion adalah your punya 4th learning outcomes adalah buat case study. So you bagi satu guideline, video ini adalah video guideline on how to do a case study on something. Okay, dia pergi bomba ke whatever, dia buat ni. Okay, the process of getting endorsement for something, then dia pergi ke sana. Jadi video ini tak semestinya content, tetapi it can be instruction on how to do a case study or instruction for step by step doing something, and then di sini aktiviti dia adalah berpandukan that particular video. So jangan fikirkan video of kena provide content, tetapi video itu boleh menjadi video instruction kepada pelajar untuk membuat student centered activity yang lebih berpandukan apa yang mereka perlu buat lah. Jadi that's why video dia boleh jadi 10 minit saja, 15 minit saja. Alright. Ada pertanyaan setakat ni? Yang tadi lah, saya masih tak jelas. Maksud dia kalau macam kata 2 jam, okay, dan saya nak jadikan dia sebagai modul 1. Okay, katalah slot tu hari Isnin 10. Okay, kemudian saya dah masukkan semua video-video tu dalam Learning for Life with all the requirement untuk dia punya activities and so on. Kemudian bila student on pada pukul 10 tu, video saya mungkin 20:10 contoh, ada masa lagi balance. So yang itu student dia kanlah maksud dia. Itu yang saya confused. Actually, okay. Bila kita buat micro credential ni, kita tidak perlu fikirkan sangat the synchronous part.
as long as kita capai the 120, for example untuk 3 kredit atau 4 kredit kena capai 160 lah. Okay, it should be okay. Ianya bukan based on minggu. Kalau Prof tengok kat sini kan, saya tak ada catat minggu pun. Alright. Okay, as long as ianya mencapai the CLO, kita hanya based on module. Kita tidak based on minggu. Jadi modul-modul ini hanya based on CLO. Ianya tidak kalau kita letak dalam contoh kalau kita letak dalam e-learn dia ada kotak-kotak tu kan. Jadi kotak-kotak itu mungkin berpandukan minggu lah. Minggu ini topik kotak 1, 2 dan 3 kalau dalam e-learn. Tapi dalam Learning for Life, modul ini dipresent sebagai satu modul. Satu modul bergantung pada SLT je. Contoh katalah kursus saya ini 4 kredit. Tetapi di particular module, kalau ikut biasa punya synchronous, tak capai lah untuk 1 minggu sebab dia 3 jam saja. Sepatutnya dia 4 jam kan. Tak apa sebab nanti dia boleh cover dalam modul 2 yang 5 hours ini. Jadi tak semestinya the student contact hours of student learning time itu ikut minggu. Ianya student learning time sini SLT ni ikut modul. So meaning that modul 1 saya 3 jam ini digabungkan dengan this particular module 5 campur 3, so dah ada 8 SLT. Ianya sebenarnya kalau dalam suasana biasa, kaedah konvensional dia akan cover 2 weeks. Tetapi dalam micro credential kita tak kira minggu, kita ikut modul. Jadi kita just kira dia dah cover 8 jam. Jadi tak kisahlah ianya ambil masa seminggu ke 2 minggu ke untuk cover that particular CLO. Jelas tak Prof? Tak berapa. Saya cuba buat satu senario lah. Maksud dia pukul 10 student saya dia on the the notes the video tu. Kemudian video tu 20 minit, lepas tu slot tu 2 jam. So 20 minit dia tutup, kemudian dia buat dia punya kerja and then tanpa apa-apa lah. Maksud dia tak ada apa-apa engagement dah. Memanglah saya faham. That's why kita ada yang activity and so on ni. Dan kita sebenarnya tak kira doktor. Meaning that kita bukan kira dia macam okay dia kena duduk kat depan tu 2 jam bersamaan dengan 1 hour SLT. Tidak. Okay, dia ada preparation, dia ada. So yang ini memang pengiraan ini sama. Maksudnya kita tidak boleh bandingkan apa yang kita buat secara online ini sama dengan apa yang dalam kelas. That's why saya cakap ianya totally lain. Bila kita dah buat macam ni maksudnya kita dah kira dah SLT dan dia tidak. That's why dalam kita punya website pun kita akan ada student punya login activities. Okay, bila dia masuk, bila dia keluar. Yang ini semua yang didesign ini adalah berpandukan analytics dari sistem lah. Jadi bukan maksudnya dia kena duduk kat situ 2 hours ke 3 hours ke untuk memastikan dia capai jadual yang kita buat untuk 4 credits itu. As long as doktor dah sediakan ini, video sebanyak ini, aktiviti yang kita anggarkan bahawasanya ia mencapai SLT 2 hours, okay, dia telah mencapai SLT 5 hours. Jadi kita tak perlu buat jadual untuk mereka. Okay, sebab semuanya adalah what we call asynchronous. Balik kepada dokumen tadi tu. Bukan ini. Alright. Mana dia? Yes. Okay. Yang ni lah. Yang ni dalam saya punya. Ada saya nampak yang tu. This is synchronous. Yang bawah tu kan. Dia adalah asynchronous. Jadi dalam asynchronous dengan non-asynchronous kita tak boleh samakan lah. Maksudnya dia masuk kelas 2 jam itu disamakan dengan asynchronous. Tak. Jadi doktor kena ni kan okey tak, dia tak sama. Dia tak sama kaedah dia pengiraan jam SLT pelajar antara synchronous dan asynchronous. Jadi contohnya kalau aktiviti
asynchronous ni contohnya pick and answer, contohnya lah synchronous. Jadi kat sini dia punya ni dalam masa 1 minggu. Jadi kita tak adalah dan kita tidak tetapkan dalam satu lagi dalam micro credential, kita tak tetapkan pelajar kena siapkan ni pada masa tertentu. They can take their own time dalam masa seminggu atau 2 minggu untuk siapkan. Ataupun kalau mereka tu memang sangat ni, dalam masa 2 minggu dia dah boleh siapkan modul 1, 2, 3 for example. It is okay. As long as, sebab dalam Learning for Life kita memang boleh detect the activity yang dilakukan oleh pelajar lah. Macam tu. Assalamualaikum. Boleh tanya soalan? Boleh. Okay, so saya tengok kat sini ada quiz tu ditulis 10 minit. Dia bersama dengan SLT 1 hour ke? 1 jam ? Itu terpulang. Okay, itu berbalik pada course developer. Contohnya yang saya bagi yang bawah ni, okay, contohnya quiz, online quiz, 10 questions, multiple choice. Okay, yang ni saya letak SLT 1 hour sebab saya anggarkan yang ini soalannya tidaklah susah sangat. Persediaan student mungkin tidak lama untuk this particular question, then saya letak dia SLT 1 hour. You are the course developer, jadi you kena tahulah pemberatan dalam that particular quiz. Alright, contohnya kalau macam sini open online quiz, open ended, dia kena buat essay for example lah, ataupun kita buat test lah. So mungkin SLT dia akan jadi 2 hours sebab beratnya pemberatan terhadap that particular quiz or test. Jadi tidak semestinya, jawapan saya adalah tidak semestinya kalau 10 minit itu 1 hour, lebih kurang lah kita boleh tengok kepada pemberatan that particular soalan lah. Jadi kalau katalah soalan tu agak berat, okay, dan biasanya kalau 10 minit tu memang agak mudah lah quiz dia kan, multiple choice pula tu, jadi dia jawab tekan dan boleh dikira sebagai SLT 1 hour lah, lebih kurang. Tapi kalau dia lagi makin suka, makin panjang lah penyediaan. Kita ingat ya, SLT adalah termasuk persediaan student untuk menjawab berapa agaknya lama kita fikirkan dia perlu prepare untuk that particular quiz dan berapa masa yang akan diambil untuk that particular quiz. Dan total yang tu akan jadi SLT untuk quiz tersebut lah. Jadi itu jawapan saya. Jadi saya tak boleh fix 10 minit, depends lah, tapi lebih kurang macam tu lah. Kalau sebab 10 minit biasanya mudah, jadi preparation dia tak berapa lama. Dan mungkin preparation dia 50 minit untuk baca, simple baca dan so on lah. Okay, adakah saya menjawab soalan? Ya, Zina. Ya. Saya faham apa yang PM Azidah try to share kan. Daripada CLO kepada topik, kami tak ada masalah saya rasa. Ya. Kemudian kami nak kena jadikan dia modul MLO ni, Milo ni. Okay, Milo ni okay, kami boleh buat, dan activity assessment kami rasa nampak. Cuma kami di engineering ni, kami ni dah berkiblatkan BPK ni sekian lama. Okay. So if saya boleh sharekan BPK, a typical BPK. Okay, boleh? Okay, mungkin dengan izin sekejap supaya kami boleh. Okay. Share content lah. Yes. Okay, so dalam BPK kami, boleh nampak ke? Boleh. Okay, rakan-rakan di engineering, kalau saya assume it correct, kami dah terbiasa dengan BPK yang ada di lampiran, let me just move ni sikit, lampiran, macam ni lah, contoh ambil satu kursus. Okay, kita dah ada lampiran A. Betul. Okay, kami dah biasa buat yang ini, agih-agihkan berapa jumlah syarahan. Kemudian at the end of the day, jumlah syarahan ni kami convert ke lampiran B satu lagi. Untuk QSLT ni, lampiran B ni. Betul. Okay, so sekarang ni kami punya fahaman, kalau contohnya 56 unit SLT ni daripada yang sebelum jadual ni, kuliah syarahan, maka Dr. Shah bertanya tadi, sebab tu subjek yang 4 kredit, kami rasa kami kena face to face ataupun online synchronous ke dalam 4 jam juga seminggu. So now PM Azidah dah clarify, kami tak perlu do that.
So Yes. kami boleh bertukarkan dia kepada perkara yang lain. Kalau tengok lampiran B ni, kami memang dah membuat sedikit pengiraan walaupun dia tak accurate lah. Saya pun faham kita menyediakan lampiran B ni agak-agak supaya at the end of the final SLT 160. So 4 kredit subjek. So ini bermaksud kalau saya faham apa yang kami boleh extract daripada BPK ini adalah pertama dia punya CLO yang kami jadikan. Yang kedua type assessment yang kami telah declare dalam BPK, contohnya ada projek 1, ada assignment 2 dan sebagainya. Betul. Yang ketiga adalah dia punya topik-topik yang kami dah discuss. Betul. Now, fahaman saya, kami kena dah tak payah follow di lampiran B. Okay, kami kena buat sekali-sekali now design balik kami punya MLO, activities and assessment. As long as total dia come back to 160. Betul. Yes? Ya. Okay, so maknanya now kami dah tak payah confinekan balik dengan ini ada bersemuka berapa jam dalam borang ni, dalam lampiran B ni. So kami kena kreatif fikir in the group bagaimana supaya total dia jatuh balik 160 untuk 4 kredit. Dan secara tak langsung ia juga akan memberi kami flexibility untuk buat penjadualan supaya pelajar tidaklah kalau dia 4 kredit dia mesti 4 jam depan komputer duduk tunggu kami bercakap something. So ia ada ample time, flexible sebab kita dah include aktiviti. Betul ke macam-macam fahaman saya? Ya, tepat sekali. Meaning that maksudnya kan sebab ini kita punya cadangan pun lampiran B ni kan, ini kita punya apa orang kata akan lalui secara konvensional. Tetapi sekarang kita dah tukar je micro credential dan perlu diingat bila kita buat micro credential ianya lebih kepada student centered learning. Okay, dia bukan orang kata kita kena ajar semua. Lampiran B yang atas sekali kuliah itu kita akan fleksibel kan? Kan 56 ulang kaji. So kaji persediaan kuliah termasuk jugalah. Maksudnya still kita jugalah okey berapa lama dia nak masuk nak login, dia dah berapa kali video kita juga kena consider kenapa 1 jam sebab kemungkinan student kalau dia tak repeat of the video berbanding dia tak boleh repeat apa dia pergi dan saya jadi itu juga boleh kita boleh bila student satu topik yang agak sukar SLT dia akan lebih banyak, mungkin lebih tinggi berbanding dengan kursus yang masuk awal yang mudah dan sebagainya. Jadi ini akan jadi lebih fleksibel dalam micro credential. Okey, satu lagi Dr. Zida, saya rasa okey clear dah, cuma saya nak cakap on behalf of kawan-kawan lah. Untuk engineering ni, untuk MSc ni sebab satu first time, dua saya rasa challenge kami adalah untuk compresskan, if I'm using the right term lah, to compress our 2 hour lecture, which is sama ada kalau face to face ataupun online yang buat masa PKP ni 2 hours, and then kita macam nak jadi that 2 hours is 2 hours SLT kalau fikir lah. So now to get that 2 hours we have to compress that 2 hours to become 10 minutes 10 minutes is 20 minutes lah, 20 minutes video, which is I think bukan tak boleh tapi sebab tak pernah try. So tapi saya punya hints tu macam it's a bit tough lah nak compress kan. Sebenarnya sebenarnya apa kan? Macam ni, kita mengajar dalam kelas lah, yang saya punya pandangan sendirilah ya. Bila kita mengajar dalam kelas, selalunya kita ulang-ulang mengajar. Kalau kita mengajar for example 1 hour of teaching dalam kelas kan,
kita ada pelajar menjawab soalan, kita ada soalan pada pelajar. Waktu kita bagi lecture itu itself pun kita ada pause, kita ada kalau apa orang kata kita ulang banyak kali. Tetapi bila kita buat video, kita don't have to ulang banyak perkara. Contoh kalau ikut Prof Taksiah punya yang share di jenis-jenis bahaya dan unsur-unsur risiko bencana for example kan. So kita boleh secara jelas dalam video kita cakap. Okay. Berbanding dengan kalau kita bagi lecture 1 hour dalam kelas, okay, jenis bahaya ni akan jadi panjang-panjang, unsur-unsur pun akan jadi panjang sebab kita try to elaborate more. Sebab ianya tidak boleh diulang dah that particular session. Jadi dan juga lagi satu katalah doktor ada topik yang sangat panjang macam ni kan. 10 minit tu sebenarnya bukanlah maksudnya kita contohnya topik satu ni ada banyak apa orang kata sub dia lah kan, teori dia ada berapa points di sini. Tidak semestinya satu teori amalan pengurusan bencana ni diletakkan dalam satu video. Ianya boleh diletakkan dalam 2 video. For example, sebab tujuan dia adalah apabila student, kenapa kita showkan video dia 10 hingga 15 minit sahaja, sebab kita tak nak student tu bila dia tengok video sejam kan, tiba-tiba sebenarnya bila introduction tu mudah nak faham. Bila sampai kat tengah-tengah, katalah setelah setengah jam student dengar, lepas tu dia dah habis dah 1 jam, lepas tu dia terfikir, tadi doktor cakap apa, kat mana dia cakap dekat dalam video tu. Dia perlu mencari that particular part yang dia tak faham tu dalam video sejam itu. Jadi that's why kita sarankan video tu 10 hingga 15 minit supaya video satu bertajuk dia punya tajuk besar teori dan amalan, tetapi video satu tu hanyalah jenis-jenis bahaya dan unsur risiko bencana. Kemudian video 2 mungkin konsep asas. Sebenarnya kalau doktor buat video sejam pun lepas tu doktor cut pun boleh. Jadi sebenarnya ianya perlu pengalaman jugalah untuk buat that particular video. Memang rasa macam selalu aku ajar 2 jam dalam kelas tapi ni tiba-tiba nak jadikan 10 minit. Mungkin akan rasa macam boleh jadi, tapi sebenarnya it is possible. Sebab dalam kelas kita environmentnya lain, tapi dalam macam ni lah, macam sekarang saya bercakap seorang kat sini, environment dia lain. Bila kita dalam video kita tak nampak our audience, kita hanya bercakap dengan kita punya komputer. Bila kita buat rakaman dan kita akan fokus lah berbanding dengan bila kita dalam kelas. So okay, macam ni Dr. Riza. Saya sebab MSc ni pun saya tak habis lagi, dia in fact memang masih topik tu dah ada lah. Cuma hari tu saya cuba untuk saya graduate subjek, saya belajar subjek design. Design ni dia banyak example, sama juga dengan MSc Fire ni lah, dia pun part of this. So masa saya buat online teaching 2 jam, memang ada masalah internet and so on. So apa saya buat, dan saya tak boleh nak upload ke e-learning pun daripada rumah ni. So apa saya buat another approach, saya PowerPoint with narration. So saya daripada kuliah saya buat PowerPoint. PowerPoint ni saya ada peluang untuk pecah-pecahkan. Tapi bila saya tengok balik, maksud saya macam tadi yang scale equivalent to 1 hour pun saya rasa macam a bit tough untuk saya gunakan contoh PowerPoint with narration untuk 2 jam kuliah saya pecahkan kepada 2 jam kuliah online saya pecahkan kepada 4 PowerPoint with narration pun dah setengah jam lebih dah. Yang saya rasa lah challenge dia pada kami adalah, bukan saya maksud saya challenge dia adalah nak compresskan nota lah. Saya rasa itu yang challenge besar. Saya faham doktor, sebab itu masalah yang biasa dialami oleh pensyarah lah, meaning that they want, bila kita nak mengajar lah kan, kita ni suka mengajar, jadi kita akan cakap everything. That's why dalam this course mapping tadi yang saya tunjuk, kita ada student centered activity. Okay, jadi tidak semestinya, contoh ya, saya suka yang Prof Taksiah share ni sebab dia sangat mudah untuk diikat, iaitu contohnya ya, teori dan amalan pengurusan bencana. Alright, so tidak semestinya doktor akan kuliahkan semua dalam this particular topik satu.
okay, daripada jenis bahaya, daripada konsep asas and so on. Doktor boleh pilih bahagian yang sangat mungkin suka, basic ke, doktor pakar dalam ni. Jadi contohnya ya, jenis-jenis bahaya dan unsur risiko bencana. Yang ini boleh dijadikan bahan untuk forum. Bukan ni, jadi dalam doktor punya kuliah ataupun konten tu, okay, doktor boleh jadi cakap secara ni, dalam teori dan amalan kita akan merujuk kepada jenis-jenis bahaya dan unsur. Okay, tapi yang tu cakap secara general, kemudian dalam forum pula, okay, forum ini cuba anda nyatakan, okay, apakah jenis bahaya dan unsur bencana yang kita boleh dapat. Jadi perbincangan itu adalah yang kita panggil student centered activity, yang sebenarnya tidak perlu, kalau topik yang mudah, tak perlu kita nak terang teruk-teruk dalam kita punya video. Tetapi yang mana yang susah, yang kritikal, boleh dibuat dalam video. Itu fungsinya. Sebab itu yang kalau dalam bilik darjah, dalam kelas 2 hours, kita ada masa yang panjang sebab ianya termasuk sebenarnya, sebab kita kalau kata kita 4 kredit kan, mungkin kita ada 3 hours of lecture, 1 hour of activity. Kita boleh juga, sebab sekarang ni apa istilah lecture itself, okay, lecture itself, kita menganggap bahawa lecturer perlu mengajar the content for 3 hours. Sedangkan sebenarnya kita boleh vary kepada student centered activity, di mana kita sekarang ni kita boleh minta student ataupun kita boleh membantu student menghasilkan content, student centered content yang mereka sendiri cari. Okay, kita just guide them. Itu adalah apa yang sepatutnya berlaku dalam 21st century education ni lah. Kita bukan provide all the content to the students, tetapi kita facilitate mereka saja. So dalam contohnya dalam teori amalan pengurusan bencana ni, mungkin tidak semua kita lecturekan, tetapi kita bagi guide. Mungkin juga untuk jenis-jenis bahaya dan unsur-unsur ni, for example, kita just letak dalam satu PowerPoint ke. Okay, PowerPoint tu kita letak dalam micro credential, dalam forum. Okay, this is jenis bahaya dan unsur-unsur bencana. So bincangkan, okay, macam mana ianya terjadi ke whatever ke, jadi student bincangkan. Jadi kita tak perlu dah masuk this one dalam kita punya video. Okay, konsep asas ni pun mungkin juga kita letak. Jadi mana yang sangat penting, yang sangat kritikal, yang kita rasa kalau kita tak ajar kepada pelajar, ianya mungkin mengelirukan mereka, then yang itu yang kita videokan. That is the concept sebenarnya. Okay, bukan kita nak cakap semua sebab kita nak student kita, kita empower our students to menghasilkan sesuatu based on the content. Jadi saya rasa doktor perlu cuba dulu. Okay, kalau perlu kami guide macam mana, sebab sebenarnya kalau kita ikut instructional design, macam mana nak design the course, semua kita ada step by step macam mana nak design. Jadi tidaklah perlu semua kita provide kepada student. Sebab sekarang ni kita nak student kita, kalau boleh kita nak empower our student untuk cari, sebab mereka pun kalau kita bagi video, everything kita bagi kat dia orang, macam mana mereka nak develop the content itu, kita nak content itu sebenarnya terhasil dari pelajar, daripada kefahaman mereka. Kalau kita bagi pun kalau mereka tak faham, ianya mungkin tak tercapai lah kita punya CLO. Macam tu. Itu cadangan saya lah. Mungkin kita kena tengok kita punya topik yang kita bagi pada pelajar untuk dibuat video. Saya faham. Saya faham. Itulah memang kami kena cubalah. Cuma bila saya untuk data nota yang lengkap lagi untuk MSc Fire, so saya gunakan undergraduate. So bila saya tengok subjek design ni, biasanya kami punya approach is that topik dia ada kaitan dengan soalan final exam for example. So saya merasakan personally macam dia bukannya kita ni nak mengajar semua, tapi kalau kita tak fokus kat situ 2-3 tempat, student mungkin tak boleh jawab soalan satu soalan exam. Itu yang saya nampak. So tapi whatever it is, kalau the guideline still we have to try. Maksud dia macam yang Dr. Taksiyah buat ni, kami ada sub topik ni, we have to mana yang boleh dijadikan macam forum ataupun
something Yes. else lah kan. Cuma itulah macam design ni dia again this is personal opinion. Macam design ni dia melibatkan calculation, ada example, dan 2-3 subtopik ni dia ada example. So saya bukan seolah-olah macam kalau kita buat video ni 15 minutes equivalent to half an hour, mungkin saya tak argue lah. Tapi bila 50 minutes equivalent to macam 1 or 2 hours ni, saya rasa macam maksud saya nak gantikan macam one to one ni macam tak boleh lah sebenarnya ni. Sebab saya faham doktor. Jadi sebenarnya it depends on you juga sebenarnya, sebab you are the expert lah. Saya tak boleh nak cakap tak mesti macam ni. It depends on you. Bila kita bercakap tentang calculation pun, saya rasa kalau saya suka ianya berada dalam video, meaning that doktor buat video untuk that particular calculation, sebabnya ia sangat membantu pelajar. Jadi you are the expert. Jadi you kena consider lah mana yang rasanya okay, student perlu tengok, student perlu buat, dan dia perlukan panduan. Yang mana doktor rasa ianya perlu panduan, dan bagi saya, kalau saya sebagai student, sebab saya ni matematik lemah sikit, jadi saya suka calculation ini memang kena ada video supaya saya boleh ulang-ulang tengok. Jadi sebenarnya yang kami beri ini adalah panduan berasaskan MQA jugalah, sebab kira SLT and so on. Tetapi you are the expert. Mungkin kalau you rasa tak cukup 15 minit tu and so on, you boleh tambah lah, tak ada masalah. Tetapi bila you tambah kat sini, then you kena kurang kat tempat lain lah, macam tu. Jadi tak ada masalah pun. It is flexible. Ingat saya cakap tadi bahawasanya bila kita buat micro credential ni, kita bukan tengok kepada jadual yang asal dalam konvensional kita punya kelas, tetapi kita lihat kepada modul-modul. Jadi tak semestinya modul 1 akan cover the 4 jam dalam 1 minggu. Mungkin dia kurang sikit, tetapi modul 2 akan cover that particular hours. Jadi it is your design lah yang yang kita lihat, dan ianya saya setuju dengan doktor bahawasanya memang susah nak buat. Masa saya nak buat yang course mapping ni pun saya ambil masa yang lama, sebab saya nak kena fikir yang ni nak cover macam mana, aktiviti ni nak cover macam mana and so on. Dan saya faham ianya memang sukarlah untuk dibuat, sebab kita nak kena tengok topik satu persatu, mana yang perlu divideokan dan sebagainya. Jadi saya tidak menyatakan ianya senang dan tidak semestinya apa yang saya buat tu betul. Jadi doktor adalah pakar dalam that particular course, so mungkin doktor boleh design lah. Jadi apa yang doktor rasa tak boleh dibuat, mungkin doktor try dulu. Mungkin kita boleh berbincang nanti kan. Kita boleh berbincang, katalah doktor kata okay, this particular topik tak boleh lah nak buat 15 minit, mungkin lebih lama. And so mungkin kita boleh bincang nanti, kalau doktor boleh contact saya ke, dan kita boleh tengok macam mana ianya boleh di-cater lah untuk apa orang kata, memastikan kos itu sesuai dengan SLT yang diperlukan. Sebab saya cakap secara general ya doktor, sebab maklumlah kan, sebab saya pun tak tahu kos orang lain kan. Tapi saya cakap secara general, you are the expert. Jadi saya rasa lebih baik kita beri pada expert untuk design their own course, dan nanti kalau rasa stuck di mana-mana boleh kita bincang dan saya boleh bagi idea lah. InsyaAllah. Okey, insyaAllah kita akan cubalah. Lagi satu nak tanya satu. Boleh tak keadaan macam ni? Contoh, kita punya slot dalam timetable, saya selalu gunakan slot saya dalam timetable katalah 2 jam. Kemudian video say 15 minutes. Lepas tu yang balance tu dalam, sebab slot tu ada wujud kan. So dalam slot tu lepas tu kita buat macam online teaching pula. Is it possible? Macam mana? Ulang balik doktor? Sebab sekarang ni dalam kita ada timetable mengajar dan dia ikut slot kan. So katalah hari Isnin 10-12 is for my topic, for example my class. So saya jadikan dia sebagai modul. Kalau macam kata saya buat minute video with all the activities and so on, with all the requirement on the activities. Lepas tu saya buat kelas, saya buat online teaching pula dalam slot yang sama. Tak boleh ya? Okey, macam ni. Dia macam ni, sebab sekarang kita berbincang pasal micro credential.
Semua micro credential bahan aktiviti semua dilakukan secara online. It is 100% online. Okay, walau bagaimanapun. So that's why kita ada dua part tadi yang dari awal saya cakap, kita ada PTG, kita ada micro credential kan. Jadi kalau sebab kita, that's why dari awal saya cakap ada part yang kita boleh micro credential kan. Ada part contohnya praktikal, kita kalau kita rasa langsung tak boleh nak di online kan, perlu ada praktikal dan kita buat praktikal. Okay, tapi macam kes yang doktor cakap ini sebenarnya doktor still nak masuk kelas kan, which is kalau ikut jadual biasa tak ada masalah pun. Cuma yang ini sebab kita nak sediakan satu complete micro credential course. Contohnya course ABC 1, 2, 3, kita nak micro credentialkan dia, kita nak micro credentialkan dia satu course dan semuanya perlu online lah, kita tak perlu ada kelas lagi. Yang macam maksudnya nak buat kelas tu tak ada masalah. Kalau untuk peringkat permulaan ni, kami punya MSc Fire ni dia akan jadi macam hybrid lah. Maksud dia ada yang online teaching dan dia ada ada yang micro credential yang punya konsep. Betul. Ya, betul. Sepatutnya micro credential jadi semua satu course online, tetapi ya, Pak kata Prof Karim dalam chat tu, boleh kita doktor pilih macam tadi doktor kata week 11 atau topik 11 ke minggu 11 12 tu kan yang doktor akan buat, sebab mungkin kelas itu dibahagikan. Jadi doktor buat bahagian doktor dulu pun. Dia tak perlu buat course. Jadi buat yang tu dulu untuk micro credential kan. Jadi kalau nak try yang tu dulu kan. Jadi tak perlu buat the whole particular course. Jadi tengok jadi ke tidak. Yes, kalau okey, jadi Dr. Nur Hazlinda kata kalau saya salah minta betulkan, MC ni bermaksud tidak ada lagi face to face kan. Okay, sebenarnya itulah konsepnya, sebab micro credential ni sekarang ni kita buat berasaskan kita punya program akademik. Okay, mungkin satu hari nanti katalah kita nak go beyond our own student dekat USM, katalah kita nak offer untuk orang luar. For example lah, jadi kita nak tawarkan satu certificate, professional certificate of safety for example kan, untuk orang yang bekerja di luar. Jadi kita ada program yang kita dah buat secara micro credential, mereka boleh access the course, untuk mereka belajar. Kan? Jadi kita dah ada comprehensive course lah. That's why kita cadangkan buat the whole course. Tapi untuk buat masa sekarang, kita start small lah. Janganlah, kita tak perlu ambitious sangat. Okay, satu course itu macam course saya PGT 436E, saya nak buat the whole course dalam micro credential. Mungkin tidak mampu lah. Tapi buat satu modul. Tujuan buat course mapping ini, tujuan buat course mapping ini adalah macam saya cakap tadi, kita ada the whole course punya course mapping, okay, modul 1 sampai modul 10, tetapi mungkin nanti modul 3 tidak dapat di micro credential kan sebab perlu praktikal kan. Jadi kita dah dapat visualize the whole course, macam mana dia akan jadi nanti. Modul 1, modul 2 atau modul 1 sampai 5 jadi online, modul 7 hingga 8 akan jadi praktikal, modul 9, 10 adalah online. Jadi kalau kita nak offer satu hari nanti kepada orang luar, dah tahu dah, orang luar dah tengok dah ada mapping. Oh okey, modul 1 sampai 5 saya duduk, saya akan belajar online saja, tapi modul 7, 8 saya perlu datang USM untuk buat praktikal. Macam itulah lebih kurang dia punya idea of how micro credential work sebenarnya. Okey, faham. Okay, thank you. Ada soalan lagi? Just to further clarify, it's mean that our timetabling nanti at the end bila orang dah siap design kan dia number of module dan sebagainya. So far our current or conventional way, kalau subjek ni adalah 4 kredit untuk 5 subjek, conventional mesti 4 kali 5 20 jam seminggu. Yes. So now kalau kami dah sure berapa modul yang boleh micro credential kan dan sebagainya, so it's not necessarily akan jadi seminggu lagi kan? Sekejap, tak clear Prof, ada putus-putus. My question still related dengan Prof, Dr. Syarudin punya soalan.
I'm trying to relate dengan nak buat timetabling now. Okay. So far the conventional way kami ada 2 kursus teras. Kursus teras ni 4 kredit. So 4 kali 5 adalah 20 kredit ataupun lecture time lah yang biasanya conventional way. So tadi dah di-explain ke dalam Rida nak explain kepada Dr. Syamsuddin yang kita ada modul yang boleh di face to face kan. Dan ada modul yang boleh di micro credential kan. So ini bermaksud when we design the timetabling untuk student melihat secara keseluruhan, so kemungkinan 40 jam seminggu yang conventional way itu mungkin dia boleh jadi reduce. Ya betul Prof. Boleh. Boleh. Maksudnya sebenarnya seingat saya VC cakap sebenarnya bila kita buat micro credential ini satu perkaranya kita nak reduce perjumpaan bersemuka tu supaya kita kan ada masalah dengan timetable clash lah itulah inilah sebab jadi mana-mana yang kita dah micro credential kan mungkin kita tidak perlu masukkan dalam slot timetable pun. Timetable bersemuka lah maksudnya dewan kuliah ke whatever ke kan jadi tak adalah student kata okay doktor nak kena ubah jadual sebab clash dengan this particular course and so on. Sebenarnya ini adalah satu advantage of having micro credential. Kita tidak perlu ada fix timetable sebenarnya untuk certain course kan. Jadi itu nak yalah kita punya dewan kuliah, facilities and so on. Jadi bab saya cakap tadilah ianya boleh bantu kita dalam kita punya blended learning sebab dianya 3 in 1. Okay, kalau even nanti nak jadikan this particular micro credential MOOC pun, you dah ada the whole course, dia boleh jadi MOOC. Okay, dia boleh jadi micro credential sebab dia ada different modules. Boleh juga jadi blended sebab mana yang kita dah kan online yang mana yang memang kita perlu buat face to face, kita buat face to face dan ia akan jadi blended. So memang kita kata 3 in 1 terus. Jadi tak perlulah risau lagi blended macam ni, macam ni lah universiti suruh buat semua everything. Tapi macam pening kan sebenarnya semua ni adalah satu saja dan ianya boleh dilaksanakan secara apa orang kata sama-sama lah. Macam tu. Thank you so much. Ingat Prof Karen kata anytime anywhere Prof Karen lah. InsyaAllah ya okay. Saya harap clear lah apa yang saya ceritakan pada hari ini macam mana nak buat course mapping dan saya ingin tegaskan lagi lah bahawasanya it depends on you as yalah pensyarah lah kan. Sebab saya hanya bagi dia punya apa-apa overall general how to do it tetapi you all the expert, you are the expert on the course content. Jadi you all tahu mana yang macam mana ianya boleh dilaksanakan untuk mencapai CLO dan untuk menjadikan dia MLO. Okay, MLO ni sebenarnya untuk membantu kita nak buat modul tu sebenarnya. Okay, ya. Okay, ada apa-apa lagi soalan? Saya rasa ya bahagian saya saya dah terangkan semualah kot rasanya. Ada siapa-siapa yang ada soalan? Ya Prof Karim, saya dah ceritakan sikit tadi pasal blended learning substitution tadi. Tapi memang tak sikit je lah saya just cover dan insyaAllah nanti kami akan buat roadshow tentang roadshow secara online ya tentang blended learning substitution ni agar lebih clear lah how to melaksanakannya. Tetapi kalau you all dah buat micro credential sebenarnya it will be easier for you to do the blended learning sebab bahan untuk micro credential boleh digunakan untuk blended learning. Jadi tak adalah nanti okay blended learning kan susah pula nak buat bahan lain tak. It is the same sebenarnya. Bahan yang aktiviti yang boleh digunakan dalam micro credential dan boleh dilaksanakan secara blended learning substitution. Okay, so ada apa soalan lagi? Prof Karim ada apa-apa nak cakap lagi tak? Kot lah nak bersuara hari ni. Saya cakap sebab apa ni ada tengok renovation kat rumah bising. Okey Prof, dah siap renovation jemput kami ya, makan-makan. Okay, Prof Tasya, saya rasa itu saja yang saya ingin sampaikan. Kalau tak ada soalan, ada lagi soalan? Terima kasih Tuan Mazida. Saya rasa so far untuk our side ni
je dah. Cuma nak kena buat lah. Kena buat. Betul. So, saya masih open pada rakan-rakan yang lain ada soalan kan ni pakar dia dengan kita ni kan. Bukan senang ni kan nak dapat Puan Azidah dengan Puan Karim. InsyaAllah saya rasa so our next timeline will be kami akan sit down among ourselves to buat MLO ni. And then mungkin kami akan bentangkan, tengok share make sense ke sama-sama kami kita nak within sebab setiap subjek at least ada 3 persyarat. Okay. Within the courses dia dah boleh bagi feedback. Kemudian mungkin kami akan bentangkan secara keseluruhan. So maybe we aim about seminggu 2 ni insyaAllah boleh nak rakan-rakan. So kita akan aim for at least hasilkan the MLO ni, mapping ni. And then lepas tu kami akan, aktiviti kami boleh letak saja dahulu walaupun tak pernah buat lagi, tengok contoh-contoh yang Puan Azidah rasa buat tu, rasa kami kena embark into it. Tapi insyaAllah kami rasa kami try lah buat insyaAllah. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak Puan Azidah, Prof Karim. InsyaAllah doakan kat kami ni. InsyaAllah. Semoga dipermudahkan semua. Terima kasih everybody. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nanti saya share video ya. Nanti saya akan bagi link dalam grup video yang saya record ni supaya boleh buat apa orang kata rujukan. Okay, thank you Puan Azidah.